Bismillahirrahmanirrahim. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu kembali di React ya. Kemarin kita sudah reaction Ustaz Haslin Bollywood guys. Ternyata memang suara beliau itu luar biasa guys ya. Dengan nada Hindustannya itu pantesan aja beliau dijuluki oleh Bollywood kayak gitu ya. Sebab beliau juga pernah ini belajar di Pakistan guys ya, luar biasa lah. Dan semalam itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebab ini tajuknya ialah anak dan istri yang bertuah guys ya. Dan ini ada sambungannya. Sebab kemarin kan segmennya itu ialah Ustaz Hazlin gitu ya. Ustaz Hazlin sempat menyindir Ustaz Azhar Idrus gitu ya. Tidak macam orang sebelah kan kayak gitu. Ya sebab Ustaz Hazlin ini bininya cuma satu tapi anaknya 7 guys ya. Itulah Islam ini mengajarkan kita, bahkan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan untuk banyak anak banyak rizki juga guys ya. Tapi kalau di Indonesia lain guys, sebab di Indonesia ini mungkin sebab ekonomi ya, jadi 2 anak lebih baik. Bukan tak boleh, cuma programnya 2 anak lebih baik gitu guys ya. Tapi wow alam guys, sebab ini memang rizki ya. Anak itu juga rizki dan pekerjaan itu juga rizki ya guys ya. Jadi kita mendapatkan anak juga pastinya akan rizki kita akan bertambah guys ya. Yang penting kita tawakal, kerja keras dan istiqomah, itu aja guys ya. Oke lanjut, ini ada video selanjutnya guys ya, sambungannya Ustaz Azhar Idrus, anak dan istri yang bertuah. Ini tetap di channel yang sama yaitu Sah Zero, link ada di description untuk kalian nonton videonya langsung, untuk mendengarkannya langsung guys. Jom kita tak perlu berlengah masa lagi, kita langsung mendengarkan dan mengaji bersama dengan para ustaz hebat Malaysia ini guys. Bismillahirrahmanirrahim and play. Arahan tak apa Boleh Okay. Boleh. Masa Ustaz Aslin duk cakap nyanyi lagu Bollywood, saya terlintas dalam hati. Agak-agak lepas ni Ustaz Azhar nyanyi lagu K-pop kot. Ustaz Azhar nyanyi K-pop. Tapi tak tahulah. Jadi alhamdulillah kita selesai pusingan pertama berkenaan dengan isu orang tak nak beranak ramai tadi. Memang saya terbaca ada satu kajian di sebelah negara Eropah, populasi masyarakat negara dia dari tahun ke tahun semakin berkurang. Minum dulu. Penduduk rakyat di Eropah dikira semakin berkurang. Yang meninggal ramai, yang baru lahir ada tapi tak boleh cover jumlah yang meninggal. Lalu lebih sedikit populasinya. Dibuat kaji selidik, ditanya kebanyakan golongan wanita tidak mahu melahirkan anak. Dia tak nak melahirkan anak. Bila ditanya kenapa tak nak bersalin, dibuat interview, kuesioner diedar, soal selidik diedar. Kebanyakan orang perempuan tak nak melahirkan anak. Apabila ditanya alasan, golongan wanita di negara barat kata, kalau kami lahirkan anak pun orang lelaki tak nak bertanggungjawab. Masya Allah. Kami yang terpaksa besar, kami terpaksa susah payah jaga anak-anak ni. Jadi buat apa kami bersalin? Betul juga. Lalu soal selidik diedarkan di kalangan orang lelaki dan ditanya, kenapa golongan lelaki pandai buat kerja je? Tak nak bertanggungjawab pada anak yang dilahirkan. Lalu jawab kebanyakan golongan lelaki, anak yang dia mengandung tu kami tak tahu anak siapa. Dah second hand, third hand dah. Kami barangkali orang keempat kali runtuh institusi keluarga apabila mereka dah jadi lebih teruk daripada haiwan. Haiwan kalau lembu jantan, dia cari lembu betina kan? Kambing jantan cari kambing betina. Ada tak kambing lelaki cari kambing lelaki? Tak ada. Tetapi barat pada hari ini mereka lebih teruk daripada binatang. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut ulaika kal an'am bal hum adal. Moderator malam ni buka pena. Jadi seterusnya untuk soalan yang kedua. Tak ada orang Petaling Jaya moderator ni, orang Kuala Terengganu pula jadi moderator. Gini Ustaz, tajuk kita malam ni anak isteri yang bertuah. Kita minta kalau boleh Ustaz terang pada kita malam ni benda makna tuah ni. Apa yang dimaksudkan dengan bertuah? Adakah tuah ni harta banyak?
Ataupun adakah bertuah ni semata-mata anak pakak masuk universiti belaka? Itu bertuah itu juga ya. Bertuah ni boleh ustaz sebagai menantu. Menantu dia ustaz. Ataupun mungkin ada orang kata tuah, apa sebenarnya yang kita nak cari tuah dalam hidup bertuah ini? ni apa sebenarnya? Moga Ustaz Azhar boleh kongsi dengan kita. Silakan Ustaz. Oke Jas, kita komen dulu tadi ya, kenapa orang barat seperti itu, lebih teruk banget guys ya kehidupan di barat ternyata. Wow, jadi kita ini merasa bersyukur guys, kita duduk di bumi yang bertuah, contohnya di Malaysia, di Indonesia kan muslimnya ramai gitu ya. Tidak seperti di barat, bahkan itu belum tentu anak kita, kan ngeri banget, Masya Allah. Dah jadi apa guys dunia ini ya. Lanjut, ini jawaban daripada Ustaz Azhar Idrus. Play. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Moderator, seterusnya sahabat saya di seberang sana. Mulai guys, mulai panas ini ya. Sahabat yang tidak asing lagi, Ustaz yang terkenal merangkap penyanyi. Merangkap penyanyi. Udah mulai pening ya Ustaz. Mungkin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur dapat kita berkumpul pada malam ni. Amin amin. Dalam suatu sesi forum, mudah-mudahan dihitung di sisi Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dari pagi tadi kita tengok Facebook, budak-budak duk kata nak pergi tengok bola, forum, bola ke forum. Bola ke forum. Bola ke forum sebab ada sebelahnya ada bola guys juga, tapi forum ni tak boleh, dia bahagian akhirat. Bola lah. Milih bola. Sebab itulah kelebihan umat yang ramai. Bila boleh memilih ramai, ya. Semua tempat boleh pergi. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dalam alaihi. masjid ni pun penuh, di luar pun penuh umat Muhammad. Alhamdulillah. Dalam stadium pun penuh semua umat Muhammad. Dibagi ya. Belum tentu mereka yang duduk dalam stadium tu dia tak ingat perkara akhirat. Mungkin ramai hak dalam stadium malam ni mata je tengok bola, tapi hati duk ingat kat forum. Betul juga. Jangan menjudge seperti mana orang yang dalam masjid juga, mata duk tengok ustaz, hati ingat ke bola. Kebalikannya. Jadi soalan yang diajukan, apakah makna bertuah? Disebut di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang lebih kurang bunyinya begini: Inna sa'adah kulas sa'adah man tala umr fi ta'atillah atau kama qala. Terjemahan Melayunya, sesungguhnya kena Ustaz Asli. Boleh tak? Mula panas guys ini, mula. Saya bimbang kat malam ni pasal saya tak reti nak buat macam Ustaz Asli buat tadi. Takut tak balance. Jadi tak apa ke saya tak berlagu gitu. Boleh. Kalau saya start berlagu pula tak laku pula Ustaz Asli. Okey, biasa, saya biasa je lah. Okey ya. Tak laku pula Ustaz Asli. Terjemahnya berbunyi begini. Aduh. Sesungguhnya tak boleh. Lagi tak? Lagi pitching. Lari pitching dia. Lupa habis. Tajwid dia tak dapat Ustaz. Masa kita ni minat muzik ni, lagu-lagu minat tapi tak pandai nyanyi. Ustaz pandai musik ya. Moderator kata saya K-pop tu dok. Saya dok. Tak minat sangat. Bukan tak minat sangat, dok minat terus. Dok minat terus. Tua-tua gini saya Gangnam je. Gangnam. Tahu juga Ustaz. Baik, terjemah hadis lebih kurangnya berbunyi, sesungguhnya bertuah, yang bertuah sungguh orang yang panjang umur dia dalam taat kepada Allah. Jadi di situ sudah kita faham benda makna bertuah. Di situ kita sudah tahu makna, banyaknya kita silap tentang definisi bertuah.
Kerana bagi segi masyarakat, bertuahnya takdilah macam dalam soalan, bertuah berkait dengan kesenangan di dalam dunia. Bertuahnya anak mong, apa pun kata bertuah. Dah 4 orang gaji 4,000 belaka. Nah, sebab gaji mahal, kerja bagus gitu ya. Kalau bertuah tu pitih banyak, duit banyak, orang kafir nak bertuah. Nah, orang kafir banyak tak duit? 10 orang terkaya dalam dunia, tak ada depan nama Haji Wang, tak ada. Kafir belaka 10 terkaya dalam dunia, mula dengan 23 bilion dolar. Nah, jadi bukan bertuah duit banyak. Bertuahnya orang tu buat apa? Dah kerja tu pakak besar. Pakak besar bukan bertuah. Kalau pakak besar bertuah, Firaun bertuah. Dia pakak besar sekali. Nak banding dengan JKK dengan Firaun, jauh. Pakak besar Firaun. Bukan bertuah. Gua ni musuh Allah. Pagi petang Allah panggang dalam api neraka. Bukan bertuah dengan pakak. Bertuahnya mong, buat apa? Bini comel. Bukan bertuah bini comel. Dia berkait dengan akhirat. Bertuah bukan gaji besar, bitih banyak, kereta banyak, harta banyak, tak ada kena mengena. Tu orang nak panggil orang bertuah. Dia orang panggil benda bitih banyak, orang panggil orang banyak bitih. Bukan bertuah. Dah tu harta banyak, gerang tanah saja sampai setong rokok, tinggi gini gerang tanah. Tu bukan orang bertuah, tu orang banyak gerang. Dan kalau tanah banyak, boleh ke kita duduk semua tanah tu? Betul. Tak boleh. Duduk panjang gini je. Betul Ustaz. Dalam 6 kaki, lebar serta. Nampak? Kubur. Kalau khanda, kalau macam Ustaz Syed, saya 18. Betul, saya 18. Saya tahu bab khanda ni. Ujung tu 26 tak muat lagi. Kena Ustaz Asli. Jadi bukan kata salah banyak tanah. Tanah kita yang sebenarnya yang kita masuk tu lah. Jadi tak ada kait dengan tuah. Bertuahnya banyak tanah, Sabak Berenang ada, Tanjung Maling ada, di PJ ada. Bukan bertuah, banyak tanah. Tempat balik kecil je. Jadi bertuah berkait dengan akhirat nampaknya. Man tala umruhu, siapa yang panjang umur dia fi taatillah. Maknanya orang yang panjang umur taat Allah lebih bertuah daripada orang yang pendek umur taat Allah. Tetapi pendek umur taat Allah, pendek umur 21 mati dah. Tapi dia orang taat pada perintah Allah lebih baik daripada 86 tahun tak taat perintah Allah. Benar. Tak suka hudud dan sebagainya. Jadi itu maknanya guys ya, taat pada Allah jadi, dengan umur kita. Itulah makna bertuah. Jadi kita kena betulkan balik maknanya pandangan, persepsi masyarakat tentang tuah. Sebab bila silap faham, mereka nak anak mereka bertuah tetapi atas definisi yang telah salah. Dia duk ingat anaknya bertuah dengan gaji besar, ada degree dan sebagainya. Itu saja. Sedangkan bertuah itu orang yang akidahnya betul, mula-mula tuah nampak pada seseorang. Nampak? Dilahirkan sebagai orang beriman, maka telah ada tuah di kakinya. Kalau ayah orang tengok taji, kalau orang akidah, ada hidup tuah, maka dia hidup dan dia balik dalam keadaan masih dengan syahadahnya, maka dia melangsungkan ketuahannya, maknanya kebahagiaannya. Kerana inilah jaminan tuah, jaminan kebahagiaan di hari akhirat. Kena beki balik. Sebab itulah ibu bapa salah faham, maka salah fahamlah sampai kepada anak cucu. Sebab tu dia tengok anak mak kadang-kadang tok nyang sama saja pegangan dia. Iaitulah kelebihan kelebihan gaji besar, kelebihan itu saja. Sebab tu dia tengok sekarang pagi petang hari cuti duduk rumah, makan angin, mandi kolam, pergi pasar begitu begini. Tidak ada habuang untuk akhirat. Bagi mereka puak-puak ni, dia berasa bertuah dah tu. Bertuah, dia punya bisnes jadi. Padahal dia punya bisnes tak panggil pun orang sejid maya ajak. Hak panggil masjid semaya ajak baru ni tutup semula kedai, lingkup. Nampak tak? Hak tak panggil semaya hajat pun bisnes besar. Daripada milion 5 tu mana 6 angka jadi 7 angka, jadi 8 angka. Ini salah faham masyarakat.
Batu tugas kita ni memberi faham biar betul balik. Ingat, tuah tak ada kaitan dengan kereta kita, dengan duit kita, kemewahan, dengan pangkat kita. Tapi amalan kita, simpanan kita, saham kita, bekalan kita untuk masuk dalam lubang kubur kayak gitu. Nak betulkan balik, kita keluar daripada masjid mana ni, nak betulkan balik pun dia makna bertuah. Kalau kita faham dah, beri orang lain faham. Dan orang yang salah faham, kita betulkan semula. Nampak? Kerana terikut-ikut dah dengan orang kafir. Duduk nak berlomba dengan orang kafir. Orang kafir nak buat benda ni, kita nak buat. Orang kafir nak buat benda ni, kita nak buat. Padahal kita dengan Allah ceceh banyak, bertambung-tambung tak buat. Kalau tak qada puasa banyak mana lagi. Kalau tak qada semayang bertambung-tambung lagi. Hutang dengan Allah banyak lagi. Ilmu fardu ain pun kita tak lepas lagi. Basuh berak pun tak tahu hak mana syarat sah, hak mana syarat tak sah. Lepas tu betulkan balik. Makna bertuah kait dengan akhirat. Maka kita lahir sebagai orang Islam, bertuah dah situ. Nampak? Maka teruskan tuah kita semua sampai kita mati bertemu dengan Allah. Dan kita doa biar panjang umur, supaya panjang umur kita bisa diisi dengan amal-amal dan ketaatan kepada Allah. Tak ada salah ke minta panjang umur? Tak ada salah. Tak ada salah. Yang disalah, yang salah ulama marah minta pendek umur. Tapi tak ada orang minta pendek umur, minta panjang belaka. Kalau kita pergi hospital tu semua nak panjang umur. Betul. Tak percaya kita buat lawatan di hospital. Tengok duduk atas beg dalam wak. Pak cik, sakit benda pak cik. Sakit jantung. Sakit jantung. Doktor kata dah lama 6 bulan mampu. 6 bulan mampu. Dah gini, kami ni dari Masjid Munawwarah ni nak pakat buat semayang ajak, nak minta sehat panjang umur. Nak dak cik? Nak buat lalu ni. Nak suruh buat selalu. Suruh panjang umur. Dah kalau panjang umur pak cik nak buat kan ni, pak cik tak mau main golf dah, nak pergi sejik tak mau. Tapi bila panjang umur tak mari juga sejik. Lupa ini masalah manusia. Boleh nak panjang umur. Allah ma tawil umri, ya Allah panjangkan umur aku, tak ada masalah. Kerana kita boleh doa barang yang tidak haram, tidak salah. Panjang umur tidak salah. Bahkan dipuji syarak, man tala umruh, orang yang panjang umur dipuji syarak. Jadi doa. Angga-angga nak ramai banyak mana? Tak saya nak 80. 25 tahun nak. 25 mati dah. Dah? Mana tak ada orang nak pendek. Kalau boleh jual umur tu, orang beli tak? Ada satu pay tu, umur ni kalau kita makan satu pay, tambah sebiji umur telang tambah 10 tahun. Tok Imam mana Tok Imam? Sebiji berapa? Sebiji 10,000. Allah mahalnya. Tak apalah, tambah 10 tahun. 2 biji 20. Mana kalau umur 50 makan 2 biji jadi 70. Kalau ada yang jadi jual, dia jual 2 biji saja, tak boleh lebih pada 2, takut jadi overdose. Tok Imam kata pak tak boleh. Nampak maknanya orang-orang yang duduk dalam rumah Allah nak panjang umur, apatah lagi orang yang mengejar dunia lupa akhirat. Orang nak panjang umur. Allah kata kalau boleh nak banyak mana alfasanah, 1000 tahun buat bandingan. Tapi kalau 1000 tahun dah hidup dah kita. Nampak? Hidup tak mati tapi menyusah kat orang. 86 tu pun menyusah kat orang dah. Jadi sekadar anak-anak. nampak? Jadi kita betulkan balik. Bertuah adalah berkait dengan akhirat. Kita tuahkan diri kita, tuahkan anak kita, tuahkan keluarga kita, dan kita tuahkan negara kita. Lawannya apa? Lawannya asyaqawah. Lawannya celaka. Lawannya jengkreng. Nampak? Lagu mana celaka? Faham daripada hadis, orang yang tidak taat kepada Allah. Nampak? Dia pun Nabi kata lebih baik maknanya mati dalam taat kepada Allah daripada hidup derhaka kepada Allah. Mautun fi taatillah. Dalam hadis Tabarani kata mati tapi taat kepada Allah khairun, lebih baik. Nampak? Min hayatin fi maksiatih, daripada hidup derhaka kepada Allah. Nampak? Jadi kadang-kadang kita faham dah konsep ni, tapi kita bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, kita lupa dah pula. Ini masalahnya. Masyarakat sekarang berpenyakit. Penyakit dalaman.
Obat dia satu pil. Tak payah banyak, iaitu hadir majlis ilmu. Senang, situ saja. Ulama akan baiki akidah dia, fiqh dia, sahabatah dia, semayang dia, hak ehwal semasa, semua dia dapat obat penyakit dia dalam majlis ilmu. Nampak? Tu. Pada kadang-kadang tak kita cakap, kita lain pasal apa kita dengar ustaz ngajar. Kawan-kawan kita tak dengar orang ngajar. Dia pandai kerja je, maka dia cakap kita tak akan masuk. Lalah jadi balah. Lalah jadi nak marah. Nak pasal lain dia lain. Lain pendapat. Ni naik atas flyover, ni turun bawah. Nak ambil dua-dua, terbelah dua kereta. Nampak? Bahan dia beda. Jadi kena ambil satu saja. Jalan agama. Nak. Okey guys, berarti ini walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Gitu guys ya. Sebab memang iya guys, kadang kita terlena dengan pekerjaan, dengan kegiatan harian. Apalagi kita orang kaya guys ya. Orang kaya banyak bisnis, pasti itu akan terleka guys. Jadi walaupun kau hidup 1000 tahun, tapi kalau tidak ada ibadah, itu lebihlah menjadi orang yang langsung tidak bertuah guys ya. Dan apa makna tuah di sini itu ialah tuah di mana kita panjang umur, dan di situ kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala guys. Itu yang namanya bertuah. Tapi lain, versi pandangan manusia ini lain sebenarnya. Bertuah ini kadang ada kan, kita sebut budak nih, budak nih bertuah betul, bertuah sungguh gitu kan, dengan kerjaan bagus, dengan punya degree ya, punya kehebatan dan berjaya di dunia perniagaan dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan bertuah versi orang biasa lah, orang awam ya. Itu sudah normal, bener gak? Tapi yang betul sisi bertuah itu ialah di mana kita hidup ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala guys. Mantap, dapat ilmu itu ya. Lanjut ya guys ya. Jadi jalan agama ni jalan agama. Duduk majlis ikut forum gini kena lah. Bagus juga ni. Guys ya. Dok kena teket pun daripada bodoh jadi cerdik. Amin. Daripada gelap jadi cerah. Daripada jahil jadi alim. Alim tak mesti jadi tok guru. Alim makna tahu. Nampak? Orang yang al-muttasib bil ilmi. Orang yang ada ilmu alim. Jadi kita mati dalam keadaan hadir majlis-majlis ilmu, barulah kita faham segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Berapa minit lagi? Kita pasal tanya tu pasal takut biru tu. Sebab kan ada kartu guys. 3 minit. 3 minit lagi. Ada hijau dengan biru. Jadi kartunya. Anak yang bertuah, fahamlah. Anak yang bertuah sebagaimana kita juga taat pada Allah. Kita taat pada Allah, kita bertuah. Bini kita taat pada Allah, bini kita bertuah. Anak kita taat pada Allah, anak kita bertuah. Bukan bertuah, bini comel. Pasal comel tak lama, sekejap je. Betul. Cik tengok bekas-bekas ratu cantik tahun 54. Dah keriput semua. Bekas ratu cantik tahun 71. Masa tahun 71 tu perampih lah, semua majalah. Miss World tahun bila? 66. Nampak? Miss World tahun bila? Tahun 43. Comel. Mulut ni macam anak ikan ruang mulut. Hidung macam burung raja udang. Kaki macam zirapah. Tengok lening, muka dia macam kuda. Itulah tidak kekal. Jadi bertuah tak situ? Tak. Kata-kata bertuah lama. Tidak hakiki. Beres. Dia suka bini dia lawa, orang puji lawa. Kelas. Tak boh, kelas boh. Dia kawan-kawan abang kata memang you kelas, you cantik ya. Esok kita keluar pula tayang body. Tu yang belah kain. Kain bini dia. Dia belah. Nampak? Bini dia pakai tutup lah, nak bagi open sikit lah. Parah ini suami kalau gitu. Comel tu adalah hebat. Padahal comel tu sementara. Betul. Tak ada yang kekal. Walaupun kita nak comel sampai bila-bila, tak. Harta tinggal belaka. Dah tua kok mana? Tu hak kaya-kaya, bukan kata hak gaji 3-4 ribu, Tang Seri, Datuk Seri. Mana pergi? Tak ada. Tinggal rumah dia masuklah kubur. Atas kubur dia ada orang mari tengok, forek ke apa ke.
Ada? Tak ada. Ada pun karung seko duduk atas benda sesang. Kenapa? Angguk, angguk. Tu anak Tan Sri tu. Faham? Situ saja. Jadi tak salah nak jadi Tan Sri, tak salah nak jadi kaya, tapi jangan ingat itulah tuah kita. Dok. Tuah orang yang ada link, orang yang ada hubungan, rantaian dengan Allah. Bila ada rantaian dengan Allah, maka kita kasih pada Allah. Bila kasih pada Allah, tak ada kerja lain, duk fikir lain, nak beri hadiah kepada Allah. Macam kita kasih dengan perempuan, kalau kita kasih pada perempuan, hari-hari nak beli hadiah. Nak ada kat Sogoi nak beli apa? Beli kain Sogoi guys. Esok pergi pula ni, ada dekat Wang Utama beli benda. Beli beg tangan pula. Lusa beli benda. Beli maknanya baju semayang pula. Hari-hari nak beri hadiah. Maka kalau kita rasa nak jadi orang yang bertuah, maka sentiasalah kita ada hubungan dengan Allah. Dalam kita duk cari dunia, jangan sampai kita celaka. Kerana ramai lagi di luar sana orang-orang yang sakawah, orang-orang yang celaka. Celaka lagu mana? Tidak ada bagian fikirannya, tenaganya diperah untuk akhirat. Pandai cari makan, turun pagi balik petang, pagi jam balik jam, pagi jam petang balik jam. Nak dapat benda 5,000 seorang, 6,000 seorang, 10,000 seorang. Nak tu saja dapat. Orang duduk majlis ilmu, muka dia tak ada. Tak ada muka dia. Tapi bila sakit dia sebut benda. Allah. Sebut ya Allah. Ya Allah. Masa dia sihat, main golf. Main golf. Main golf. Pikul tu batang golf tu tengah panah. Pukul 12 tengah hari. Kambing lari. Dok. Duduk tengah panah. Kambing kalau kita pun tengah panah. Lari. Panah. Nah, kambing reti bahasa. Tapi dah nak mana dia minat punya bahasa. Betul. Habis 18 lubang. Pukul 12 katok. 8 malam baru sudah 18 lubang. Tu profesional. Kalau kita semua ni sekali pukul dah masuk lagi. 18 kali pukul baru masuk. Saya bukan tak pandai main golf, pandai tapi tak minat. Saya pernah pukul 2 kali saja golf. Dua-dua kali one in hole. Masuk. Betul, saya buh kat lubang. Bola ni kat lubang. Betul tak? Kau buh kat lubang ni buh jauh 800 meter. Dah bila nak masuk? Betul. Bubuh kat lubang. Senang. Okey, mari ni 18 lubang. Buka lubang, tuk masuk. Okey, solat, beres. Nak. Ni pukul juga. Bukan nak kata ramai kau jangan marah lah. Saya main golf juga. Saya kata ke saya sendiri. Yang pelik tu masuk dalam rupuk tak boleh pegang. Nampak? Rasa peraturan golf. Syarat sah golf. Tak boleh pegang. Masuk dalam tulah rating tak boleh sentuh dengan tangan. Kena pukul juga. Dalam rupuk tak kena. Dalam bewok tu beg. Buat benda bewok boleh tanya dia. Pukul naknya. Ukur peraturan sokang punya pasal tak berani. Tak. Pada praktis saja dah orang tak ada. Praktis kan? Ambil Senang. Sedangkan hukum Allah subuh pukul 5.55 mu semayang 8.55. Tak ada masalah. Melanggar perintah Allah. Jadi apa saja kita buat biar jadi bertuah. Gitu, orang yang menega biar meneganya bertuah. Orang yang maknanya jadi kaki tangan kerajaan biar bertuah. Orang yang jadi pengundi biar bertuah. Jangan jadi atu. Orang yang jadi apa saja biarlah bertuah. Lagu mana bertuah? Ikut garis panduan. Biar dalam kerja kita ada akhirat, dalam pejabat kita ada akhirat. Betul. Dalam sokang kita ingat akhirat. Semua jaga peraturan-peraturan Allah. Kalau begitu saya sayang ke dia orang. Kartu biru lah. Jadi kalau begitulah semuanya ada tuah, ada berkait dengan akhirat, maka kita bangkit di padang mahsyar nanti. Satu panggilan yang kita paling enak kita dengar, Allah akan panggil kita ya Abdullah, wahai hamba Allah. Itu yang kita dah dengar. Siapa yang Tuhan panggil wahai hambaku, dia akan selamat di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Semoga aja kita tergolong guys ya. Tergolong orang-orang. Saya mikir nak ulur tidak. Waktu ijah dulu. Dah masanya habis. Alhamdulillah kita telah mendengar penjelasan. Malam ni format kita format forum.
bukan format kuliah. Jadi saya minta maaf lah. Memang saya sendiri pun rasa tak nak hulurkan. Tapi insya-Allah kita akan ada pusingan kedua nanti sebentar lagi. Dan kita telah mendapat penjelasan yang jelas daripada Al-Fadhil Ustaz Azhar berkenaan dengan siapakah orang yang bertuah. Jadi sebelum kita masuk ke pusingan yang kedua, saya ingin lancarkan kutipan derma bagaimana yang disebut oleh Tuan Nazir tadi. Jadi kepada para petugas sila bangun dan bergerak. InsyaAllah kutipan pada malam ini yang keliling gitu ya, guys, adalah ya? untuk Jalan. dana pembangunan masjid. Persilakan unit amal atau para petugas, dan sebahagiannya sebagaimana disebut tadi untuk membayar kos harga kipas. Mungkin tuan-tuan boleh tengok kipas kat atas. Rasa sejuk tak kat bawah? Sejuk? Sejuk boleh sumbang derma lah. Kalau tak sejuk jangan. Alhamdulillah. Bayangkan malam ni mungkin bukan semua orang Shah Alam. Ada datang dari Kelang, dari Subang, dari mana-mana. Ini pelaburan kita untuk Masjid Al-Munawwarah. Petugas mana? Petugas bergeraklah. Ada petugas depan ni? Dari tepi. Okey. Oke guys, itu saja ya video yang dimana ceramah Ustaz Azhar Idrus mengenai anak istri yang bertuah guys ya. Dan itu juga tadi ada ini ya, infak masjid ya. Pasti kan ada ya yang berkeliling untuk ini guys, yang nak berinfak boleh masukkan di situ kan. Sebab memang ya masjid ini adalah salah satu tabungan untuk kita ya. Sebab memang itu adalah tempat ibadah guys. Nah kalau ada duit banyak, tiada salahnya kita sedekah di masjid, kemudian untuk fasilitas masjid, contohnya kipas, dan untuk perbaikan-perbaikan di masjid guys. Semoga aja kita bisa ikut menjadi ini guys ya, donatur lah ya, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, untuk anak yang bertuah, istri yang bertuah ini sebenarnya hidup ini ya kalau diikutkan kita ini bertuah semua ya. Kita sudah mendapatkan pekerjaan, sudah mendapatkan gaji yang lumayan, dan sudah diberikan kesehatan, itu kan bertuah semua namanya ya. Tapi dalam arti yang bertuah sesungguhnya itu ialah dimana hidup kita ini kita eratkan hubungan kita antara Tuhan gitu guys ya. Kita selalu mengamalkan ajaran-ajaran daripada sunnah-sunnah Nabi, daripada perintah Allah Subhanahu wa taala guys. Itulah kita sebagai manusia harus taat ibadah. Dan untuk hidup kita ini, walaupun hidup kita sebentar guys, kalau kita taat itu insya Allah kita masuk surga. Tapi kalau hidup kita 1000 tahun tapi kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masya Allah guys, na'udzubillah min dzalik kan. Jadi sayang banget guys. Jadi walaupun Anda hidup mungkin ya memang semua orang ini sibuk, busy kan, banyak pekerjaan, banyak ya stres memikirkan pekerjaan. Tapi insya Allah guys, jika Anda ikuti ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran Allah, perintah Allah, pasti Anda akan dipermudahkan segala urusannya, dan kemudian kita akan ditempatkan di sisi yang layak guys, di sisinya nanti di kelak sana. Sebab harta banyak untuk apa? Bini cantik untuk apa? Sebab semua itu tidak kekal guys. Sebab kita hanya mempunyai berapa kaki itu kan. Nah itulah rumah kita yang sesungguhnya guys. Jadi fikir-fikirkanlah ya. Semoga aja kita mendapatkan syafaat, mendapatkan ilmu untuk pengajaran kali ini guys ya. Jadi terima kasih Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Azlin Bollywood, dan juga Ustaz yang apa ya guys ya, yang di tengah ini siapa namanya, lupa guys ya. Jadi terima kasih banyak sudah membuat forum yang sedemikian rupa ya untuk kita mengaji bersama di sini guys ya. Jadi thank you juga bagi teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah klik video ini dan menonton sampai selesai. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita. Jadi bagikan jika ini bermanfaat guys ya, bagikan ke rekan-rekan, bagikan like dan komen ya guys ya. Insya Allah kita akan balas komen Anda semuanya. Mungkin sekian dulu guys video kali ini, jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Masya Allah guys.